أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا واذكر اسم ربك dan sebutlah uzkur daripada perkataan zakara yadhkuru zikran, itu maksudnya sebutlah ataupun ingatlah. Tapi di sini kita terjemahkan sebutlah oleh engkau isim apa isim? Bismillah, isim, nama. Sebutlah nama Rabbika. Rabb ialah Tuhan yang mencipta dan yang memerintah. Rabb ni maksudnya apa? Tuhan yang mencipta dan memerintah. Masih ingat lagi tuan-tuan? Rabb, ilah ialah ma'bud, yang disembah, yang diabdikan diri. La ilaha illallah, tiada sebarang Tuhan yang layak diabdikan diri. Rabbil alamin, maksudnya Tuhan yang mencipta dan memerintah atau yang mengatur. Itu maksud Rabb. Sebab tu tuan rumah kita panggil apa? Rabbul bait. Rabb itu maksudnya pemilik. Kalau suri rumah dipanggil Rabb juga. Rabbatul bait. Dia ada ta marbutah sebab muannas, perempuan. Perempuan ada ta belakang namanya, ta banyak kan? Ta bulat tu. Rabb tu maksudnya apa dia? Mencipta, mengatur, memerintah. Jadi suri rumah, kat rumah tu dia buat apa kan? Dia mengatur rumahnya macam mana. Dipanggil sebagai Rabb juga. Rabbatul bait. Jadi perkataan Rabb tu tuan-tuan, luaskan pemahaman kita. Jangan terjemah Tuhan saja, bukan salah. Tapi biar faham lebih jelas lagi, maksud Rabb ialah Tuhan yang mencipta dan memerintah. Jadi Allah kata, dan sebutlah nama Tuhanmu yang mencipta dan memerintah. Bukratan, bila Allah suruh sebut nama Tuhan? Bukrah, pada waktu pagi. Bukrah ni awal pagi. Bukrah, awal pagi. Wa asila, asila ni waktu petang. Asila waktu petang. Jadi sebutlah nama Tuhanmu, iaitu Tuhan yang mencipta dan memerintahmu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Itu ayat 25 kan? Ayat 26 pula. Dan kata Allah, minal lail, dan sebahagian. Min kat situ maksudnya sebahagian. Min yang pada ayat 26, min dengan maksud sebahagian. Min ni ada banyak makna dia tuan-tuan, antaranya daripada. A'udzu billahi minasyaitan. Min juga. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan. Dari. Min ada maksud daripada. Min kat sini sebahagian. Faham Dia ada pelbagai makna. Dan kata Allah, minal lail, dan sebahagian daripada waktu malam. Malam ni panjang. Sebahagian dia fasjud lahu. Maka usjud, menyungkur, sujudlah kepadanya. Malam sebahagiannya Allah kata sujud. Siang dan pagi Allah kata sebut nama Allah. Wasabbihhu lailan tawila. Seterusnya Allah kata dan sabbih. Sabbih ni adalah perintah untuk bertasbih pula. Bertasbihlah oleh engkau kepadanya. Hu tu nya, balik kepada Allah. Bertasbihlah untuk Allah, bertasbihlah akan Allah. Lailan tawilan,
pada malam yang panjang. Jadi malam tu panjang, sebahagiannya untuk sujud, jadi baki yang panjang tu adalah tasbih. Begitulah ayat 25 dan 26 ni tuan-tuan. Ada berapa kata kerja perintah kat sini? Cuba kira balik, ada berapa kata kerja perintah daripada ayat 25 sampai 26 ni? Pertama apa dia? Uzkur. Uzkur ni maksudnya sebutlah, tu perintah lah tu. Yang kedua pada ayat 26, usjud. Usjud, perintah untuk sujud. Yang ketiga, sabbih, perintah untuk bertasbih. Okey. Kemudian ada berapa masa yang disebutkan kat situ? Ada 3 masa. 1 pagi, 2 petang, 3 malam, dan termasuklah seluruh malam itu sendiri. Dari segi masa pula ada waktu pagi, petang dan malam. Baik tuan-tuan. Jadi apa maksud sebenar ayat 25 dan 26 ini? Jadi ayat ini sebenarnya dia bersambung daripada ayat 24 yang kita belajar pada minggu lepas. Ada satu lagi perintah Allah pada ayat 24, iaitu Allah kata isbir. Isbir, sabarlah, bersabarlah. Bila Allah suruh bersabar kepada Nabi Muhammad SAW, kerana tugas Nabi adalah untuk menyampaikan Al-Quran ni kepada umat dia. Jadi pelbagai tohmahan, ugutan, bahkan pada masa yang sama Nabi juga mendapat tawaran-tawaran dunia oleh musuh-musuhnya. Bagi tujuan untuk apa tuan-tuan? Menggagalkan agenda yang Allah perintahkan Nabi sejak Nabi berusia 40 tahun tu. Iaitu nak mengajak, melakukan tajdid, perubahan, pembaikan, islah kepada orang-orang Arab ketika itu yang hidup dalam keadaan jahiliyah. Jadi mereka telah terbiasa sekian lama dengan cara hidup mereka itu. Jadi nak diubah cara berfikir mereka. Yang pertama sekali adalah nak ubah mereka punya cara bertuhan, yang mana mereka syirik kepada Allah. Kemudian nak ubah sistem mereka tu, perkahwinan mereka, sistem perniagaan mereka. Nak ubah ni, Nabi ada satu agenda besar ni, nak ubah masyarakat dia. Jadi dalam nak mengubah tu satu benda yang besar, yang susah nak buat, sebab dah terbiasa sangat. Bahkan seluruh Nabi pun begitu juga. Kita semua manusia ini daripada awal Allah ciptakan, ketika Adam diciptakan, semuanya tahu ketika itu, tahu tujuan hidup ni adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tapi sebabkan dunia ini sifatnya adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdayakan, akhirnya manusia yang mana asal manusia itu daripada syurga, iaitu Adam dari syurga, anak dia sendiri pun dah tergelincir melakukan dosa. Anak sendiri, anak Adam tuan-tuan. Siapa Nabi Adam? Orang yang pada asalnya tempatnya adalah syurga. Macam kita sebutlah pada minggu lepas, kalau kita lepas merdeka tu, semangat orang-orang yang lepas merdeka tu macam mana? Sayang tak negara dia. Tapi cuba tengok pada hari ini, sebahagian dewasa, dia bukan komplain lah, tapi dia, yalah mungkin kita kata komplain atau merugut, kata punya budak-budak sekarang ni tak sayang negara dia. Tak kisah apa dah, apa yang berlaku, dia tak peduli. Jadi sebab itulah kita tak boleh hanya komplain. Kita kena bagi tahu kat mereka, negara ni dulu kita merdekakan sekian lah, nak bagi tahu. Tapi kalau tak bagi tahu, habis.
Sama juga manusia dulu Allah ciptakan untuk dia tahu tujuan dia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, dan matlamat dia adalah untuk balik ke syurga. Tapi kalau tak diberitahu, manusia akan leka dengan dunia ni. Dunia ni Allah jadikan dia memperdayakan. Sekejap je. Kita belajar Quran, faham tentang syurga neraka, kadang lepas keluar pun kita boleh leka balik. Itulah dunia ni. Jadi untuk menghadapi semua tu, ada dua cara. Dua kaedah yang Allah terapkan untuk kita ni boleh berjaya. Pertama sabar, yang kedua solat. Surah Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, tuan-tuan tengok dulu. Surah 2 ayat 45. Surah 2 ayat 45. Muka surat 7. Muka surat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Wasta'inu, dan mintalah tolong, dan minta tolonglah olehmu. Jadi minta tolong ni tuan-tuan, kita dah sebut dalam surah Al-Fatihah. Tadi je dah 2 kali kita sebut. 2 disebut oleh imam, 2 lagi tuan-tuan baca. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini aku janji kita tuan-tuan. Aku janji kita kepada Allah, 17 kali kita sebut, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Ni bila kita solat ni sebenarnya kita sedang buat aku janji yang jadi hamba tuan-tuan. Bila kata hamba ni, sifat dia macam mana? Ada ke arahan daripada dia ataupun dia menerima arahan? Kita menerima arahan. Kita ajar anak kita solat daripada umurnya 7 tahun kan? 7 tahun tu lagi dah kita dah suruh dia jadi hamba. Jadi kalau nak jadi hamba ni kena jadi macam hamba lah. Jangan sebut hamba tapi lagaknya macam tuan. Hamba-hamba. Duduk kat bumi ni kita pijak bumi Allah, kita junjung langit Allah. Kalau kita tak mau pijak bumi Allah, tak nak junjung langit Allah, sila cari tempat lain kata Allah. Boleh? Tak boleh. Jadi kita kena duduk atas muka bumi ni atas arahan Allah. Allah perintah kita untuk apa dia? Allah perintahkan kita untuk mengabdikan diri kepadanya. Tujuan Allah cipta manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka tunduk patuh mengabdikan diri kepadaku. Jadi semua yang kita buat setiap hari dari pagi sampai petang dan malam mesti dalam rangka pengabdian. Sebagaimana kita sebut inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini maksud ibadah tuan-tuan. Sesungguhnya solatku, seluruh ibadatku yang lain, hidupku dan matiku. Bukan solat saja, seluruh hidup tuan-tuan. Tuan-tuan kerja, tuan-tuan cari nafkah, tuan-tuan belanjakan harta, tuan-tuan pergi berjalan, tuan-tuan berkahwin, tuan-tuan mendidik anak-anak, semuanya mesti dalam rangka perintah Allah. Lillahi rabbil alamin. Tapi dalam kita nak buat tu, datang pula pendapat orang ini, datang pula cara hidup macam ni. Kita nak buat dah cara macam ni, tapi tengok budak-budak sekarang, dia minta, ya, nak masuk akademi bola, kawan-kawan saya masuk akademi bola. Ayah dia fikir, ya Allah,
Kalau dia masuk dalam klinik bola, dia Quran pun tak faham lagi. Jadi ada perebutan kat situ tuan-tuan. Ya, nak phone ya, kawan-kawan semua ada phone. Allah Akbar. Kalau bagi phone, mesti dia akan banyak peruntukkan masa dekat phone dia. So phone pun nak rebut dia. Pada masa yang sama kita nak dia menjadi hamba Allah. Tu ada perebutan. Bukan senang tuan-tuan. Hatta kita sekalipun. Dah nekat dah, ada sebagian harta ni aku nak infakkan. Tiba-tiba anak pula minta duit dan sebagainya. Alamak, macam mana? Dari segi nafkah dah settle dah, ni permintaan-permintaan lain. Jadi kita kena minta apa? Tolong kepada Allah. Aku nak jadi hamba engkau. Iyyaka na'budu, dan aku akan minta tolong dekat engkau. Wa iyyaka nasta'in. Nak buat ni sampai mati tuan-tuan. Nak jadi hamba Allah ni sampai mati. Kan kita dah sebut, katalah tuan-tuan, katakanlah hari ni umur kita 50 tahun, 60 tahun. Kalaulah Allah bagi umur kita 80 tahun, kalau, kita pun tak tahu, kalau. Tuan-tuan lagi 20 tahun nak istiqamah tuan-tuan. Siapa umur dia baru 60 kat sini? 36 ada? Ada, ramai angkat tangan 36. So silap tanya, bukan 60. Bayang kalau umur 36, nak sampai umur 70 tahun. Ada lagi 34 tahun, lama tuan-tuan. Macam nak istiqamah tu 34 tahun tu? Atau anak kita lagilah, baru umur 15 tahun, baru balik. Kalau nak sampai umur 60 lah paling-paling, lagi 45 tahun dia nak hidup. Lama ke sekejap? Lama. Nak istiqamah macam mana dalam dunia makin mencabar ni? Jadi kita kata apa dia? Wa iyyaka nasta'in. Minta tolong dekat Allah. Inilah sifat hamba, dia lemah. Kita sedar kita lemah. Sebab tu Allah cela orang yang dia tidak minta kepada Allah. Dia sombong, tak minta kepada Allah. Allah cela mereka. Tanda muka surat ni sekejap tuan-tuan. Tanda muka surat ni. Tanda muka surat ni. Buka surah 40. Buka surah 40. Ayat 60. Muka surat tadi tuan-tuan tanda. Pergi muka surat 474. Muka surat 474. Ayat 60. Muka surat 474 ayat 60. Surah Ghafir, surah yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, Rabbmu, Rabb apa tadi Rabb? Tuhan yang mencipta dan memerintah kita ni berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, nescaya aku akan mustajabkan. Aku akan perkenankan bagi kamu. Minta kepada aku. Jadi nak minta apa tuan-tuan? Benda apa yang paling kita banyak nak minta? Minta tolong, minta istiqamah. Sebab tu Allah ajar kita. Bukan semua orang nak perlukan doa yang sama tuan-tuan. Ada orang dia perlu minta dekat Allah, ya Allah kurniakan aku anak macam Nabi Zakaria. Sampai dia tua dia minta kepada Allah. Ada orang yang Allah dia perlukan rezeki, ya Allah kurniakan aku rezeki, limpahkanlah aku rezeki. Sebab ada orang yang lahir-lahirnya dia dah kaya raya dah. Ada orang yang mungkin dia dah ada anak dah, mungkin dia tak minta anak, mungkin dia baru kematian isteri atau suami, ya Allah janganlah biarkan aku seorang diri. Dia minta pula yang lain. Tapi ada satu doa yang semua orang mesti minta, siapa pun dia, baik dia nabi, orang biasa, rakyat, kerajaan, pemerintah, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami, tunjuki, bimbing, ilhamkan kami untuk berada di atas jalan yang lurus, jalan yang istiqamah tu, siratal mustaqim.
Allah kata minta kepada aku betul-betul. Sebab jalan itu je boleh kamu istiqamah untuk mengabdikan diri kepada Allah di atas muka bumi ini. Allah kata minta kepadaku, mohon kepadaku, aku akan perkenankan. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada meminta kepadaku. Ibadat kat sini maksudnya balik pada doa tadi. Sesungguhnya orang yang sombong daripada berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan orang-orang yang hina. Jadi minta kepada Allah ni satu bentuk apa dia? Satu bentuk kedekatan kita dengan Tuhan kita. Hajat tu, ada wujudnya hajat. Tidak sebagaimana Allah kata, kalla innal insana la yatgha ar-ra'a hustagna. Kata jangan begitu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas kerana merasakan dirinya serba cukup. Sebab tu kalau kita jaga solat, minta tolong kepada Allah, itu tandanya kita sentiasa memerlukan Allah dan takut dengan kehidupan dunia yang mencabar ni. Nabi sekalipun, Nabi diuji, Nabi ditohmah, Nabi diugut, dan Nabi juga ditawarkan dunia. Nabi nak suruh Nabi stop dakwah, mereka tawarkan anak-anak perempuan mereka. Aku ada anak-anak perempuan yang banyak, ambil salah satu daripada apa yang kau nak. Kalau itu yang kau nak, ambil. Yang penting Nabi stop dakwah tu. Bapa kepada Khalid, iaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, tawarkan harta. Al-Walid ni orang terkaya di Mekah. Aku ada harta yang banyak, kau nak banyak mana, ambil. Tapi yang penting dakwah tu berhenti. Tuan-tuan bayang, ditawarkan dengan pelbagai macam dunia ni. Jadi nak suruh bertahan ni macam mana? Minta tolong dekat Allah. Jadi nak minta tolong dekat Allah, Allah minta 2 tiket dia. Ni patah balik surah 2 ayat 45. Patah balik surah 2 ayat 45 yang saya suruh tuan-tuan tanda tu. Bila kita nak minta tolong dekat Allah, bagaimana doa yang kita minta tu nak diperkenankan? Ada 2 syarat dia, tuan-tuan. Syarat pertama dia ialah bersabar. Tuan-tuan minta kepada Allah sabar. Sabar ni memang kita boleh cakap senang je. Bahasa Perak lagilah nampak memang santai betul sabar. Dia kata sabar jela. Sabar jela ni memang nampak macam apa je sangat tu. Sabar jela kau ni. Jadi sabar ni bukan senang. Sabar ni maksud apa kita lepas kita bincang? Bertahan. Nak bertahan ni di offer dengan macam-macam. Allah Akbar. Nak belajar Quran ni kan nak istiqamah, bertahan. Sebab kita belum masuk syurga. Tuan-tuan, setiap perancangan kita mesti ada matlamat. Letak matlamat dulu. Tuan-tuan belajar Quran untuk apa? Kalau setakat untuk pandai je, tak cukup, tak kuat. Target tuan-tuan belajar Quran, nak faham Quran adalah nak masuk syurga. Jadi selagi tak masuk syurga, jangan berhenti. Tuan-tuan cari rezeki yang halal, yang tuan-tuan nak dapatkan duit tersebut untuk dibelanjakan supaya dapat saham akhirat. Jadi tuan-tuan target nak infak tu untuk apa? Untuk akhirat kan. Jadi selagi belum mati, terus. Jadi nak kena sabar. Allah kata sabar. Jadi bila minta tolong kepada Allah, wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah dengan pertama sabar. Sebab tu ayat minggu lepas kita belajar, Allah suruh Nabi sabar. Sabar tu apa dia sabar? Tahan. Jangan cakap, ya Allah, apa lagi yang nak datang ni? Ya Allah, bila lah kau nak perkenankan doa? Kan kita dah sebut juga, bila Allah, kita minta tolong kepada Allah, Allah pasti, Allah takkan pulangkan tangan yang meminta itu dapat pulangan yang kosong. Pasti tak mungkin. Tak mungkin Allah pulangkan dengan tangan yang kosong. Sebab Allah akan pulangkan dengan salah satu daripada 3 cara. Apa cara yang pertama? Bila kita berdoa kepada Allah, pertama Allah akan perkenankan apa yang kita minta. Allah akan perkenankan. Ada tak tuan-tuan doa-doa tuan-tuan yang Allah tuan-tuan minta nak sembuh sebagainya, dapat? Ada tak? Jangan lupa tuan-tuan, ada. Yang kedua adalah walaupun tuan-tuan minta, mungkin minta tapi tak dapat-dapat. Sebab apa? Sebab boleh jadi kata Nabi, Allah selamatkan kita daripada ujian yang lain. Allah selamatkan kita daripada musibah yang lain. Mungkin kita minta yang ni tak dapat. Kita minta supaya kesihatan. Tapi Allah mungkin bagi isteri dan anak-anak yang soleh yang jaga kita. Cuba bayangkan dah lah tak sihat, lepas tu tak ada siapa tengok dia, menderita tak? Jadi Allah bagi dia mungkin tak sihat, kekal, menyebabkan dia dapat anak dan isteri atau suami yang soleh yang jaga dia. Berapa ramai kes orang yang dah sakit ditinggalkan.
Suami dia tinggalkan isteri dia tinggalkan suami dia. Jadi boleh jadi dia sakit, dia minta, ya Allah, kita mesti minta nak sembuh, ya Allah bagi aku kesembuhan. Tapi Allah tak bagi pun sembuh. Bahkan mula doktor kata kanser tahap 1, tiba-tiba dah kanser tahap 4 pula. Tapi sentiasa ada sokongan daripada isteri, anak-anak, kawan-kawan yang soleh. Itu nikmat. Mungkin tak dapat yang ni, Allah bagi yang ini, Allah bagi yang lain. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, Nabi kata apa dia? Allah simpan untuk akhirat nanti. Yang ini paling besar sekali. Berapa ramai orang yang bila dia masuk syurga, dia terperanjat dengan balasan syurga yang Allah bagi. Sebab apa? Bila ditanya, kenapa aku dapat sebanyak ini? Allah kata, ini adalah doa-doamu dahulu. Oh, rupanya yang kita tak dapat dekat dunia dulu, Allah simpan untuk dekat akhirat. Jadi kenalah sabar dulu. Mana boleh kita putus asa, sebab kalau tak dapat kat dunia pun confirm dapat kat akhirat. Jadi bersabar, tu sabar. Sabar ni ada 3 macam. Sabar kan ada 3 macam. Peringkat paling tinggi sekali sabar untuk apa, tuan-tuan? Siapa ingat? Sabar ni ada 3 punya darjat atau 3 jenis. Sabar paling tinggi sekali adalah sabar mentaati Allah. Ini paling susah sebenarnya. Sabar yang kedua ialah sabar meninggalkan larangan Allah tu. Itu nombor 2. Dan nombor 3 yang paling rendah ialah sabar dalam menghadapi musibah. Selalu kita takut sabar, takut apa ni? Musibah. Kita rasa besar sangat dah musibah tu. Betul, memang besar. Tapi sabar dalam mentaati Allah itu lebih besar dan lebih susah. Sebab apa, tuan-tuan? Kenapa sabar mentaati Allah lebih susah? Sebab dia ada pilihan untuk tidak perlu taat. Kalau sabar dalam musibah, tuan-tuan tak boleh lari. Musibah kat depan dah, hadap je lah. Tapi kalau sabar nak taat, nak belajar Quran ni, tuan-tuan, bila masa je kita tinggal lah. Siapa nak larang kita? Betul kan? Sabar dalam keadaan meninggalkan larangan Allah. Nak buat maksiat kepada Allah, buatlah kalau nak buat. Tapi kalau musibah, memang kena hadap. Nak lari ke mana? Kita hadap. Lari daripada hutang, kena hadap hutang tu sampai bila-bila, kena hadap. Jadi baik, sabar. Jadi lebih mudah sabar dalam menghadapi ujian. Itu yang para ulama sebut. Sabar paling susah sekali adalah sabar mentaati Allah. Nak istiqamah taat kepada Allah. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Baik, tuan-tuan, itu nombor 1, sabar. Nombor 2, Allah kata wassalah. Sabar dan solat. Kalau minta tolong kepada Allah, mesti diiringi dengan sabar, dan pada masa yang sama adalah solat. Solat ni kekuatan jiwa. Sebab dalam solat tu adalah munajat kita kepada Allah. Tak habis-habis kita minta dekat Allah. Dalam solat tu penuh dengan doa, tuan-tuan. Kalau tidak, ihdinas siratal mustaqim, tuan-tuan puji Allah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Mana ada orang yang kita sebut namanya berulang-ulang macam tu? Kalau kita kagum pun dengan si fulan, tak ada kita sebut sebenarnya waktu. Tapi dengan Allah tu sentiasa kita sebut. Dalam solat tak ada nama lain kita sebut dah, kecuali nama Allah yang kita agungkan. Pada masa sama kita kata Rabbighfirli warhamni wajuburni. Sebelum beri salam kita minta lagi Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal azabi jahannam wa min azabil qabr. Kita minta kepada Allah. Itu solat. Sebab tu dalam surah Al-Insan yang kita belajar minggu lepas tentang apa? Sabar. Hari ini tentang apa? Cuba tuan-tuan tengok tu. 3 yang saya tulis kat situ. Pertama adalah sebut nama Allah. Yang kedua adalah apa dia? Sujud. Yang ketiga adalah bertasbih. 3 ni sebenarnya adalah solat. Bukannya faham pagi-pagi sebut nama Allah, malam sujud, tengah malam nanti tasbih. 3 yang kita masukkan dari yang Allah sebut tu, ketiga-tiga tu maksudnya solat. Sebab dalam bahasa Arab dia ada kaedah dipanggil itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Saya tulis dulu.